dapat bersama-sama kita bersiaran di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Dan insya-Allah pada pagi ini saya akan menyambung pengajian kita, perkongsian ilmu pada pagi ini masih lagi berkaitan dengan persoalan takdir. Jadi sebelum ini saya telah bincangkan beberapa persoalan berkenaan dengan takdir, dari sudut apakah yang dimaksudkan dengan takdir, kemudian dari sudut dalil-dalil kepada kepercayaan kepada takdir, dalil yang terdapat isyarat di dalam Al-Quran dan juga dalil-dalil yang jelas daripada hadis-hadis Nabi SAW yang begitu banyak. Kemudian kita telah bincangkan sebelum ini berkenaan dengan takdir ini, antaranya pembahagiannya kepada mana kita telah bincangkan juga berkenaan dengan peringatan daripada Nabi SAW, sahabat dan juga generasi salaf dahulu berkenaan dengan takdir ini. Dan seterusnya kita telah bincangkan berkenaan dengan pembahagian takdir kepada qada mubram dan juga qada mu'allaq. Jadi insya-Allah pagi ini kita akan sambung sedikit lagi perbincangan berkenaan dengan takdir, iaitu dari sudut pembahagian takdir dari satu sudut yang lain. Maknanya pembahagian takdir dari satu sudut yang lain, iaitu takdir terbahagi kepada dua. Iaitu yang pertama yang dinamakan takdir syar'i, qada syar'i. Qada syar'i iaitu ketentuan dari segi agama ataupun dari segi syarak. Mana ketentuan ni merupakan ketentuan yang tidak akan berlaku perubahan. Langsung tidak akan berlaku perubahan kepadanya dan ia terbahagi kepada baik dan juga buruk. Mana qada syar'i, seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan balasan yang baik, dan orang yang melakukan penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan balasan yang buruk. Yang kedua, ketentuan yang dipanggil takdir kauni, takdir kauni. Takdir kauni ni ketentuan dari segi kejadian. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari segi kejadian, seperti kejadian alam, kejadian ketentuan Allah taala terhadap sesuatu kaum bila mereka melakukan sesuatu perbuatan, dan ketentuan ini boleh berlaku perubahan mengikut sebab yang berlaku. Dan qada kauni ini juga berkait dengan kejadian, kesudahan kehidupan kita di hari akhirat besok, sama ada kesudahan kita dengan kesudahan yang baik ataupun sebaliknya. Jadi penggunaan qada kauni dan juga qada syar'i ni, qada syar'i dan juga qada kauni yang dibuat oleh ulama ni berdasarkan kepada antaranya ayat Al-Quran yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, telah menetapkan qada, telah melakukan penentuan supaya engkau tidak menyembah kecuali kepadanya semata-mata. Mana ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari segi syarak, dari segi syar'i. Maknanya Allah Ta'ala kata dia telah menentukan kepada kita dari segi penyembahan, dari segi ibadat, tidak boleh kepada selain Allah, hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain, ketentuan-ketentuan agama yang lain. Ketentuan agama sama ada yang diperintahkan atau yang dilarang. Yang diperintahkan akan menghasilkan, mendatangkan kebaikan kepada seseorang,
dan yang dilarang jika dilakukan akan mendatangkan keburukan kepada seseorang, balasan yang buruk di hari akhirat kelak. Ketentuan syar'i ni, ketentuan dari segi syarak ni, dia langsung tidak akan berlaku perubahan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ubah yang ni. Marilah datanglah zaman macam mana sekalipun, situasi macam mana sekalipun, kecuali dalam keadaan darurat. Itu lain cerita lah. Itu lain. Dalam setengah-setengah kes, kalau dalam keadaan darurat, maka yang tidak dibenarkan akan dibenarkan pula. Seperti kita kata, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawasanya berzina itu adalah haram, minum arak itu adalah haram. Sesiapa yang melakukannya dari segi sebab, dari segi asbab tersebut, dari segi zahirnya, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuan tu biar mari keadaan macam mana sekalipun, zaman bila sekalipun, ia tetap tidak berubah, tetap tidak berubah. Jadi mana ia menolak seperti kata-kata pandangan sesetengah golongan liberal yang mengatakan, contoh kita kata, dia kata, zina tak apa sebab suka sama suka. Yang tak boleh ni sesuatu yang menceroboh hak orang lain, yang menganiayai orang lain, seperti mencuri, merompak, merogol. Yang tu memanglah, yang tu salah. Tapi kalau berzina, apa masalahnya? Suka sama suka. Itu mereka berpandangan sedemikian. Sedangkan ia adalah merupakan suatu ketetapan yang putus daripada Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari segi syarak yang sama sekali tidak mungkin akan berlaku perubahan kepadanya. Sama juga minum arak ke. Setengah-setengah kata tak apa minum arak. Ini ada sebab ada ditanyakan kepada saya. Pelajar yang pergi belajar medik di Rusia, mana dia tanya, boleh ke minum semata-mata dengan maksud untuk memanaskan tubuh? Musim sejuk sangat, minum tu dengan maksud untuk memanaskan tubuh, tidak sampai kepada peringkat mabuk. Lalu saya bagi tahu itu tidak boleh. Itu ketetapan dari segi syar'i yang putus, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, ma aktsara kathiruhu faqaliluhu haramun. Sesuatu yang sedikit banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga adalah haram. Jadi walaupun tak mabuk pun, ia adalah satu ketetapan dari segi syarak yang banyak memabukkan, sedikit juga adalah haram. Maknanya tetap tak boleh. Yang tu memang tidak boleh berlaku perubahan kepadanya. Tu buatlah macam mana sekalipun, tidak boleh berlaku perubahan kepadanya. Baik. Kemudian yang kedua, qada kauni. Ketentuan dari segi kejadian. Antara yang dijadikan dalil oleh ulama ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 4 dan juga 5. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Dan kami menyatakan kepada Bani Israel, kami telah menetapkan kepada Bani Israel ketentuan kami kepada Bani Israel di dalam kitab itu, iaitu kamu akan melakukan kerosakan di bumi Palestin 2 kali. Dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau. Maka apabila sampai masa janji membalas kederhakaan kamu kali yang pertama dari 2 kederhakaan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan amat ganas serangannya. Lalu mereka menjelajah di seluruh curug rantau, membunuh dan membinasakan kamu. Dan peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku.
Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kerana kerosakan yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala, mana kerana dosa, kerana perbuatan dosa yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan tempat tersebut. Jadi mana ini salah satu daripada bentuk ketentuan dari segi kejadian, iaitu kejadian alam, apa yang berlaku, apa yang terdapat di dalam alam, perubahan pada diri seseorang ataupun sesuatu kaum ataupun sesuatu tempat. Perubahan boleh berlaku disebabkan oleh sesuatu sebab. Qada kauni, ketentuan dari segi kejadian. Umpamanya dia termasuk dalam kategori tadi. Maknanya orang yang melakukan kerosakan, seperti kita kata di dalam ayat yang lain. Sekejap. Saya cuba ambil ayat dia. Nampak pula. Di dalam surah Al-Isra, saya lupa ayat nombor berapa. Saya tengok dulu. Wa idza aradna, ayat yang ke-16. Surah Al-Isra ayat yang ke-16. Nanti saya share. Cuma tak sempat ni nak ambil terjemahan dia. Surah Al-Isra ayat 16. Ini contoh dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha al-Isra." Allah. Al-Isra 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna, bila mana kami mahu membinasakan sesuatu negeri, amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Kami akan memerintahkan mereka supaya bermewah-mewah di dalam negeri tersebut, lalu berlakulah ketetapan kepadanya, lalu kami binasakan dengan sebinasa-binasanya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dari segi kejadian di suatu tempat itu, yang mana asalnya tempat itu baik, aman, tidak berlaku kerosakan dan sebagainya. Bila mana Allah Subhanahu wa taala nak binasakan dari segi kejadian, Allah nak binasakan tempat tersebut, maka berlaku asbab, iaitu penduduk di tempat tersebut melakukan kerosakan, melakukan kefasikan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Hasilnya dari segi kejadian, Allah Ta'ala tentukan kerosakan di tempat tersebut. Ini di antara contoh ayat-ayat yang menunjukkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari segi kejadian. Dan ia luas lagi. Termasuklah ketentuan Allah Ta'ala dari segi kejadian ni yang boleh berlaku perubahan, seperti kita tengok Allah Ta'ala tentukan di dalam dunia ni, di dalam kehidupan kita ni. Maknanya apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, nampak zahirnya, ia tidak berkait dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ia tidak ada hubungan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada hakikatnya ia tetap ada hubung kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita kata seseorang yang buat meja, kita kata meja. Kita nampak dalam pembuatan meja ni, tidak ada kena-mengena dengan ketentuan Allah Ta'ala. Maknanya daripada tukang kayu semata-mata, penebang pokok balak, lepas pada tu bawa naik lori, buat pergi tempat somen, potong, paku, jadilah meja. Jadi seolah-olah zahirnya tidak ada kaitan dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Maknanya tak lari daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka
maka perkara-perkara sedemikian dia termasuk di dalam qada kauni, ketentuan dari segi kejadian, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dari segi kejadian. Kalau kayu campur paku, campur gam, campur tu, campur ni, campur tu, campur ni, dia jadi meja. Begitu juga kita kata contoh, orang buat bom. Allah Ta'ala sudah tentukan kalau dia panggil granite apa, kabat, apa tu ada alat, maknanya bahan-bahan yang lain. Bila dicampurkan, bila terhempak, dia meletup. Itu semua termasuk dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari segi kejadian. Begitulah perubahan yang kita tengok kepada dari sudut apa? Dari sudut kita kata pertanian, kita kata contoh. Tu orang yang campur buah durian begitu gini, macam-macam jenis lah kita tengok sekarang ni. Buah tomato yang kecil boleh jadi besar. Itu juga tidak lari daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dari segi kejadian. Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kalau benda ni campur dengan benda ni, campur dengan benda ni, maka dia jadi begini. Kalau buah campur dengan benda ni, maka buah tu jadi besar. Itu semua tidak lagi daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu juga hujung jatuh kehidupan kita. Kesudahan kehidupan kita itu termasuk di dalam qada kauni, ketentuan dari segi kejadian. Dan ia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cuma dia tidak lari daripada asbab. Yang pertama, dia berkait juga dengan qada mubram dan juga qada muallaq sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini. Yang kedua, dia tidak lari daripada asbab. Asbab yang kita lakukan. Kita dah baca dah, saya dah baca dah ayat sebelum ni, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maknanya itu asbab yang mendorong kita untuk memperolehi kejayaan di hari akhirat besok. Cuma berkenaan dengan qada kauni ni, qada kauni ni kita tak tahu hujung jatuh kita, kesudahan kita. Dari segi kejadiannya kita tak tahu. Kita hanya berusaha. Cuma yang tu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah dalam soal-soal kerja-kerja kita yang lain, dalam soal-soal keduniaan. Kita lakukan, kita buat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila mana engkau telah berazam nak melakukan sesuatu, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita lakukan mengikut asbab yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Yang tu kemudian kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dalam kehidupan kita, kita buat sebaik mungkin amalan kita dan sebagainya. Hujung jatuh kehidupan kita di akhirat, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mesti kita kena ambil berat, yang mesti kita kena beri penekanan, kita kena laksanakan mana yang diperintahkan, kita kena tinggalkan apa yang dilarang adalah qada syar'i. Qada syar'i, ketentuan dari segi syarak. Yang tu kita kena jaga. Yang tu yang akan dipersoalkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuan dari segi syarak. Iaitu ketentuan dari segi syarak, buat sembahyang boleh pahala. Dari segi balasan dia biasanya kalau boleh pahala tak? Balasan dia syurga. Mencuri dapat dosa. Dari segi mana balasan dia tak? Balasannya adalah neraka. Kita tahu ketentuan dari segi syarak, maka kita ikut ketentuan tersebut. Yang tu kita kena jaga. Yang tu kita kena jaga. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita nak melalui kehidupan kita ni, kita nak buat sesuatu, kita nak berniaga. Kesudahan perniagaan kita tu, untung ke, rugi ke, kaya ke, miskin ke, itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nak berniaga, kita kena ikut ketentuan dari segi syarak. Ketentuan dari segi syarak dalam berniaga, riba haram. Penipuan haram. Benda tak jelas haram. Tu contoh-contoh dia. Itu ketentuan dari segi syarak. Ketentuan dari segi syarak tu kita jaga, kita laksanakan. Ketentuan dari segi kejadian kauni, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mana yang tu kita kena faham. Setengah-setengah kalangan kadang-kadang adalah yang salah di dalam memahami takdir. Mana dia kata, aku ni tak boleh buat apa dah. Tak boleh nak buat apa dah. Dah takdir kata lagu tu. Takdir kata aku ni jahat, malah. Tak boleh. Macam mana aku nak mengaji?
Macam mana aku nak ikut kuliah? Macam mana aku nak pergi masjid? Dah qada takdir ke atas aku ni, aku jahat. Itu salah. Itu silap di dalam memahami takdir. Sebab tu dia kena faham. Hak soal kejadian Allah Ta'ala tentukan macam mana, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita wajib, kita mesti kena jaga, mesti kena laksanakan adalah ketentuan dari segi syarak. Yang tu kita kena jaga. Yang tu kita kena jaga. Baik. Jadi sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelum ni, perbahasan berkenaan dengan takdir ini sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Hadis-hadis berkaitan dengan takdir pun banyak sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelum ini. Yang saya jelaskan ada yang terdapat dalam buku saya yang nombor 3 ni, perbahasan berkenaan dengan takdir sangat-sangat luas. Dan hadis berkenaan dengannya pun sangat banyak. Dan kita telah bincangkan sebelum ni, perbahasan dia tu sangat rumit. Walau bagaimanapun, kita tetap juga mesti berusaha untuk memahami, untuk memahami persoalan-persoalan berkenaan dengan takdir ni, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak menjadi menyeleweng dalam persoalan berkenaan dengan takdir. Persoalan berkenaan dengan takdir ni, golongan yang sesat berkenaan dengan takdir ni sudah berlaku di zaman sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dahulu. Di dalam Sahih Muslim, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma didatangi oleh seseorang. Lalu orang tu kata kepada dia, si fulan kirim salam kepada engkau. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jawab, beritahu dia, aku tidak akan jawab salamnya selagi dia tidak meninggalkan fahamannya berkaitan dengan takdir. Maknanya zaman sahabat tu pun ada dah masalah berkaitan dengan takdir ni. Mana ia adalah merupakan suatu yang sukar. Tapi kita tak dapat tidak, kita mesti kena belajar. Untuk mengelak daripada berlaku seperti yang saya sebutkan sebelum ni, tak boleh terima ketetapan Allah, orang yang tidak beriman masuk neraka, tak boleh terima. Lalu kata macam mana kapal yang mati tak boleh masuk syurga hanya semata-mata kerana mengucap sahaja. Itu maknanya dia silap di dalam memahami konsep takdir. Baik. Jadi sebab tu kita kena berusaha untuk belajar. Dan saya telah berikan sedikit ilmu saya, kongsikan kepada peserta kuliah sekalian berkenaan dengan persoalan ini. Mudah-mudahan setakat perkongsian secara ringkas yang telah saya berikan menjadi panduan kepada kita di dalam memahami persoalan takdir ini. Jadi sebelum saya tutup berkenaan dengan takdir ni, mana kita kena ingat sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelum ini. Takdir kepada manusia, takdir ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia adalah berbeza, tak sama. Ada manusia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kebahagiaan. Dan untuk mencapai kebahagiaan tersebut, dia melalui jalan-jalan ataupun asbab-asbab yang akan membawanya kepada kebahagiaan. Ada di kalangan manusia yang ditentukan kepada dia kecelakaan. Susah tu tak kita nak ajak dia kepada benda baik. Tak nak terima. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan juga kepadanya dengan dia melalui jalan-jalan asbab-asbab yang membawa kepada kecelakaan. Jadi perbezaan nasib yang berlaku kepada manusia sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah kerana hikmah di dalam Allah Ta'ala menciptakan manusia ini pelbagai. Allah Ta'ala menciptakan manusia ini pelbagai, tak sama. Hak dia begini, hak ni begini, hak ni begini, hak ni begini, tak sama. Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menciptakan manusia sama sahaja, semuanya baik, semuanya masuk neraka, semuanya taat, semuanya patuh, maka Allah Ta'ala tidak perlu menciptakan manusia kerana sudah ada malaikat yang seumpama itu. Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menciptakan manusia semuanya jahat, semuanya engkar kepada Allah, semuanya melakukan kejahatan, maka Allah Ta'ala tidak perlu untuk menciptakannya. Kerana apa? Kerana syaitan, makhluk yang sedemikian sudah ada, iaitu syaitan. Syaitan sudah ada. Jadi hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia di pelbagai, kerana itu nasib, ketentuan nasib
yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia juga adalah berbeza. Hikmah dia kenapa Allah Taala melakukan sedemikian yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu hikmah di sebalik semua itu. Cuma kita kena belajar untuk memahami konsep takdir ini dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak tersilap di dalam memahami konsep takdir. Tidak menjadi seperti Jabariyah yang menganggap manusia ini langsung tidak ada pilihan. Tidak menjadi seperti Qadariyah yang menganggap hanya yang baik sahaja diciptakan oleh Allah Ta'ala. Yang buruk bukan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadi seperti Syiah yang langsung tidak mahu percaya kepada takdir. Dan bentuk-bentuk kesesatan berkenaan dengan takdir yang seumpama itu, yang lain. Jadi sebab itu di dalam persoalan ini saya sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelum ini, saya telah kemukakan mana satu syair yang diungkapkan oleh ulama yang saya tersebutkan mana berkenaan dengan takdir ini, sama ada kita menerima takdir dengan jiwa yang tenang, dengan hati yang tenang, ataupun tidak mahu menerima takdir dengan namun akan mati juga dalam keadaan menahan kemarahan. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat yang berbunyi di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-23 yang berbunyi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedang mereka lah yang akan ditanya kelak. Allah Subhanahu wa taala melakukan semua perkara, termasuklah menentukan segala takdir-takdirnya dengan penuh rahmat dan keadilannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dipersoalkan tentang apa yang telah Ia tentukan kepada kita. Baik. Kemudian seterusnya ada sedikit lagi berkenaan dengan takdir ni, iaitu Allah hanya mengasihi dan redha dengan keimanan, taat dan kebaikan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak redha dengan kekufuran, maksiat dan kejahatan. Jadi maknanya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa taala redha, Allah Subhanahu wa taala suka adalah perkara-perkara yang baik yang boleh mendatangkan kebaikan, kebahagiaan kepada seseorang di dalam kehidupan akhirat. Jadi saya tangguh dulu berkenaan dengan persoalan berkenaan dengan takdir. Kemudian kita sambung pula perbincangan yang seterusnya, iaitu perbincangan berkenaan dengan hari akhirat, pecahan kepada hari akhirat. Jadi dalam buku ni mana Imam Abu Hanifah dia pisahkan mana berkenaan dengan kepercayaan kepada hari kebangkitan selepas kematian, sebahagian daripada perbahasan telah kita bincangkan sebelum ini. Ada dah sebelum ni. Kalau siapa-siapa ada buku ni boleh tengok mana beriman kepada kebangkitan selepas kematian, yang tu telah dibincangkan. Kemudian ketentuan baik dan buruk daripada Allah, iaitu takdir yang baru lepas kita bincangkan tadi. Kemudian disambung pula dengan perhitungan, timbangan syurga dan neraka, semuanya itu hak. Jadi kita sambung waktu pula, iaitu sambung perbincangan berkenaan dengan hari kiamat. Baik. Jadi dalam skrip yang saya paparkan ni, Ahlus Sunnah percaya dan yakin bahawa adanya perhitungan, iaitu hisab, perkiraan amalan yang dilakukan oleh manusia di dunia dahulu. Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka, kemudian dari itu sesungguhnya tanggungan kamilah soal menghitung amal mereka. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini bahawasanya manusia akan dikembalikan kepada Allah dan manusia akan dihisab. Manusia akan dihisab. Wajib mempercayai adanya timbangan amal manusia baik dan buruk. Sesiapa yang kebaikannya itu lebih berat, maka dia pasti berjaya. Sebaliknya, sesiapa yang kejahatannya itu lebih berat, maka dia akan kerugian.
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Maka sesiapa yang berat timbangan amalannya, timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Jadi daripada beberapa ayat yang kita baca tadi, yang saya bacakan tadi, maknanya, jadi ni sekarang ni kita masuk perbincangan mana Ahlus Sunnah, mana kita percaya bahawasanya akan berlaku perhitungan, iaitu hisab amalan di hari akhirat kelak. Mana manusia semuanya tidak akan terlepas daripada perhitungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak akan lepas. Tak akan lepas. Jadi sebelum ni saya telah kemukakan ayat Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Yang tu kita telah bicarakan dalam kuliah sebelum ni. Apakah kamu menyangka bahawasanya kami menciptakan kamu sia-sia saja, buang masa, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Apakah kamu menyangkakan begitu? Tidak. Tidak. Mana apa yang kamu lakukan tidak dilepaskan sia-sia begitu sahaja. Tidak dibiarkan sia-sia begitu sahaja. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan menghitung setiap manusia di hari akhirat besok. Semua tidak akan terlepas daripada perhitungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat besok. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada orang yang beriman balasan yang baik. Orang yang bertakwa balasan yang baik. Antaranya seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Qasas, dan yang saya berikan di dalam komen, di ruangan komen. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu, negeri akhirat itu kami sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan untuk mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi dan tidak ingat, tidak mahu melakukan kerosakan, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawasanya hari akhirat itu adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kesudahan yang baik kepada orang yang bertakwa, iaitu orang yang tidak inginkan kebesaran, ketinggian di dalam kehidupan dunia dan tidak ingin untuk melakukan kerosakan di muka bumi. Mana Allah Ta'ala berikan balasan kepada mereka, balasan yang baik. Maknanya kita kena yakin, kita kena percaya berdasarkan kepada dalil-dalil yang begitu banyak di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawasanya setiap amalan manusia, setiap daripada kita ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat besok dan akan dibalas sebagaimana amalan yang kita lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Mulk bahawasanya Allah Taala menjadikan kehidupan dan kematian kita ini adalah sebagai ujian untuk menentukan sama ada kita akan dibalas dengan balasan yang baik ataupun sebaliknya. Sebagaimana firman-Nya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal azizul ghafur. Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat.
dan memanglah ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu, menciptakan kematian dan kehidupan kepada kamu untuk menguji kamu dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dia maha kuasa lagi maha pengampun. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan kematian dan kehidupan kepada manusia. Mati pula, lepas tu hidup pula. Sebab apa? Dia ada uji. Bila ada ujian, maka ada perkiraan, maka ada keputusan, maka ada balasan. Bila ada ujian. Sebagaimana kita di dalam dunia ni, dalam kehidupan dunia kita ni, kalau ada ujian, maka adalah jawapan dia. Adalah balasan dia. Tu dalam kehidupan dunia pun begitu. Begitu juga untuk kehidupan akhirat pun, balasan adalah berdasarkan kepada seseorang itu berjaya atau tidak berjaya melalui ujian di dalam kehidupan dunia ni. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang pembalasan di hari akhirat. Iaitu di dalam surah Taha ayat yang ke-14 dan 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a." Sesungguhnya akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Ni qada syar'i, ketentuan dari segi syarak. Sembahlah aku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Ini ketentuan dari segi syarak. Allah Ta'ala tentukan kena ibadat kepada dia, kena mendirikan sembahyang untuk mengingatinya. Sesungguhnya kiamat pasti akan berlaku, tetap akan datang. Aku sengaja menyembunyikannya supaya dibalas setiap jiwa, setiap diri dengan apa yang ia usahakan. Jadi mana di dalam ayat ini dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawasanya Allah Taala sembunyikan kiamat. Sebab apa? Sebab nak suruh manusia ni galik. Tak sedar. Supaya manusia ni tidak bila tahu kiamat bila. Kiamat esok. Kiamat besok tahu. Hari ni tu tak pulun habis-habis beramal. Macam budak-budak nak periksa. Sebelum tahu tarikh, tak sampai tarikh lagi, tarikh periksa SPM. Bukan main lagi seronok. Main ni. Tak cara. Seminggu nak periksa SPM. Sebab tahu dah. Seminggu lagi. Tarikh dah tahu. Seminggu lagi. Masa tu tak sibuk bukan main. Tak tidur dah malam. Duduk baca tu, duduk study tu, duduk itu ni. Itu maknanya jika diketahui tarikh. Jadi berkenaan dengan kiamat ni, Allah Subhanahu wa taala tidak jelaskan tarikh dia bila berlaku. Allah Taala sembunyikan supaya apa? Supaya orang yang beramal soleh, orang yang soleh terus melakukan amal soleh dia, orang yang poleh, orang yang jahat terus melakukan kejahatan dia, sehingga sampai masa dia masing-masing akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mana di sini menunjukkan bahawasanya hari akhirat itu satu hari yang terdapat perhitungan, terdapat hisab, perkiraan amalan kepada diri seseorang. Baik. Kemudian kita disebutkan dalam nota tadi, kalau kita tengok nota tadi, mana dia sebut wajib mempercayai adanya timbangan amal manusia, baik dan buruk. Jadi ini antara ciri-ciri hari akhirat. Ciri-ciri kepercayaan kepada hari akhirat. Iaitu percaya bahawasanya terdapat timbangan amalan pada hari akhirat tersebut. Ini salah satu daripada ciri beriman kepada hari akhirat. Yang ni pun tak boleh tolak. Kalau tolak, rosak kepercayaan kepada hari akhirat yang menyebabkan rukun iman kita jadi
rosak. Bila rosak rukun iman kita, maka rosaklah agama kita. Habislah agama kita. Jadi sebab itu wajib kena percaya bahawasanya terdapat timbangan amal manusia di hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, umpamanya di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal waznu yawma idzil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan timbangan amal pada hari itu adalah benar, maka sesiapa yang berat timbangan amalnya yang baik, maka mereka itulah orang-orang yang percaya. Jadi dengan jelas di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahawasanya timbangan amalan pada hari itu adalah benar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi, Al-Anbiya, Al-Kahfi ayat lain. Di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nad'ul mawazin al-qist li yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha. Dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca, akan meletakkan neraca timbangan yang adil pada hari kiamat untuk menimbang amalan kamu pada hari kiamat. Amalan manusia ni pada hari kiamat. Maka tidak ada diri sesiapa pun yang teraniaya, tidak ada sesiapa yang akan dizalimi sedikit pun. Dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung, dan cukuplah kami sebagai penghitung. Jadi dalam ayat ni dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawasanya Allah taala akan meletakkan, membawakan timbangan-timbangan yang adil. Mawazinal qista, timbangan-timbangan yang adil. Mana tak perlu bimbang dengan hisab, dengan timbangan amalan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sebab apa? Sebab timbangan tersebut adalah merupakan timbangan yang adil. Jadi sebab itu Allah Ta'ala susuli, tidak ada sesiapa pun yang akan dizalimi. Dan semuanya akan dikemukakan walaupun seberat biji zarah. Walaupun seberat biji zarah. Dia timbangan amal, timbangan dosa, timbangan pahala. Yang ni jadi antara perkara yang menjadi isu di suatu ketika dahulu. Saya pun lupa apakah saya telah ceritakan di sini ataupun tidak. Saya tak pasti. Baik. Jadi kalau kita tengok di dalam syarah hadis, berkenaan dengan hadis seumpama ini, cerita berkenaan dengan timbangan amalan, cerita berkenaan dengan bacaan tasbih yang dibaca oleh seseorang memenuhi langit dan bumi dan sebagainya. Jadi hadis-hadis yang sedemikian, ayat-ayat yang sebegini di suatu ketika dahulu ditolak oleh golongan-golongan yang sesat. Golongan yang mengutamakan akal daripada segala-galanya. Akal dulu. Dia letak akal dulu. Kalau bercanggah dengan akal, bagi dia lah, maka dia tolak. Walaupun dalil Quran ke, hadis ke, dia tolak. Seperti golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah agak kalau kita nak tengok sekarang ni agak puak-puak liberal lah. Yang dikenali juga dengan New Mu'tazilah. Sebab mereka letak akal nombor satu. Lalulah ketetapan agama mereka rasa tidak sesuai dengan akal, mereka tolak. Jadi sebab tu duk berjuang wanita pun nak jadi imam kepada lelaki lah, apalah sebagainya. Banyaklah. Okey. Jadi di suatu ketika dahulu penolakan mereka terhadap agama atas dasar berpegang kepada logik akal, iaitu mereka tolak seperti hal ni. Mana timbangan amal ditolak oleh mereka. Sebab mereka kata amalan ni sesuatu yang maknawi, sesuatu yang abstrak.
Sesuatu yang abstrak, sesuatu yang maknawi, dia bukan berjasad, bukan berjisim. Sesuatu yang tidak berjisim, tidak boleh ditimbang. Macam mana nak timbang? Benda berjisim, benda tidak berjisim. Tidak berjasad. Hak jenis boleh timbangnya macam telefon ni boleh lah. Telefon ni bolehlah timbang sebab dia berjisim, berjasad. Buku ni bolehlah timbang sebab dia berjisim, berjasad. Bolehlah timbang. Ini benda tak ada jasad, tidak berjisim. Macam mana nak timbang? Macam mana nak timbang? Jadi dia tak tolak, dia tak terima. Dia tak terima. Mereka tolak ayat-ayat yang sebegini, hadis-hadis yang seumpamanya. Atas dasar perkara ni tidak boleh difikir dengan akal. Lalu ulama-ulama kita dulu bincanglah, bahas nak menolak pegangan mereka. Dengan ulama-ulama kita dahulu, yang ni kita boleh tengok dalam syarah hadis. Yang ni saya pun baca dalam syarah hadis, tengok. Antara yang dibuat oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan maksud di sini, amalan tu, pahala tu, dijadikan berjasad tu. Allah Ta'ala jadikan dia tu berjasad dahulu. Selepas daripada tu, baru timbang. Baru timbang. Maknanya, bukan kata timbang pahala tu sekaligus. Tidak. Terus, tidak. Jadikan pahala itu berjasad, lepas tu baru timbang. Itu sahaja yang mampu dijawab oleh ulama kita dahulu. Nak melawan akal puak-puak sesat. Namun begitu, sikap ulama kita walaupun tak mampu difikirkan oleh akal, tak mampu difikir secara logik, mereka bila mana hadis tersebut adalah sahih, hadis ayat-ayat Al-Quran ada, maka mereka tetap sampaikan juga kepada kita. Mana mereka tetap menyampaikan juga ayat dan juga hadis-hadis yang seumpamanya. Baik. Bila tiba zaman sekarang ni, saya dulu, setelah saya baca tu, saya duduk tengok MP3. Tengok MP3. Push. MP3 tu, bila kita rakam, kita buat rakaman. Sudah kita rakam, kita pecek rakaman kita. Sejam kita rakam, kita pecek. Boleh cek tengok lah. Tengok dekat skrin kecil dia tu. Tengok, kita boleh tahu berapa. 300 megabytes. Tahu. Jadi, MP3 yang dia punya kuantiti dia 1 gigabyte. Masuk dah suara 1 gigabyte, tak boleh masuk dah. Penuh. Macam ni. Okay. Daripada situ kita dapat faham sesuatu yang abstrak, sesuatu yang maknawi. Suara. Siapa boleh tangkap suara? Siapa boleh tunjuk? Ni suara ada ni dalam botol ni. Dalam botol ni ada suara ni. Ataupun dia ambil suara buku dalam kotak. Suara. Ada ke? Tak ada. Sesuatu yang makna. Kita dengar, tapi kita tak nampak. Dan dia tidak berjasad. Dia tidak berjisim. Suara. Walaupun tidak berjasad, walaupun tidak berjisim, ternyata ia boleh ditimbang. Tapi timbangan dia tu bukan kilogram. Bukan. Maknanya bukan gram lah. Tapi timbangan dia adalah bytes. Itu cara timbangan dia. Maknanya boleh ditimbang. Bahkan boleh memenuhi ruang dalam MP3 itu. Ruang dalam MP3 itu bila mana tercukup 1 gigabyte. Contoh kalau MP3 1 gigabyte lah. Kecil lah tu. Mana kecil lah. Maka tak boleh masuk dah. Maknanya suatu yang abstrak, suatu yang maknawi juga memenuhi ruang. Boleh. Jadi mana manusia boleh buat sesuatu yang abstrak, sesuatu yang maknawi. Boleh memenuhi ruang dan juga boleh ditimbang. Manusia boleh buat. Begitu juga kalau kelajuan, kita kata kelajuan. Orang lagi laju. Tembak. Speed tembak. Tembak 160 km. Kelajuan. Kelajuan bukan sesuatu yang berjisim. Bukan sesuatu yang berjasad. Kita tengok kereta laju, nampak. Kelajuan, nampak? Tak nampak. Tapi, walaupun tak nampak, walaupun tidak berjisim, tidak berjasad, ia tetap boleh ditimbang. Boleh. Tak ada masalah. Saya tanya orang TMB. Saya tanya.
Hak ada dalam wayar tu, dalam tu ada wayar. Nah. Lepas tu yang mengalir dalam wayar tu apa dia panggil watt ni. Berapa kilowatt apa. Yang tu boleh nampak tak? Tak nampak, tak tahu. Itu benda tu kita faham saja. Itu pun boleh ditimbang. Berapa kilowatt yang kita guna, api elektrik kita dan sebagainya. Mana itu juga termasuk di dalam sesuatu yang maknawi, sesuatu yang abstrak, tetap boleh ditimbang. Jadi kalau manusia mampu melakukan sedemikian, menimbang sesuatu yang abstrak, sesuatu yang maknawi, sesuatu yang tidak berjasad, maka Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih lagi. Allah Subhanahu wa taala kuasa dia lebih besar lagi daripada itu. Untuk menjadikan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang maknawi, sesuatu yang tidak berjasad, tidak berjisim, boleh ditimbang. Jadi bukan merupakan suatu yang sukar, suatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang sesuatu yang maknawi, sesuatu yang abstrak. Jadi maknanya dengan kemajuan teknologi yang wujud pada hari ini, kemajuan dari segi audio, visual, kemajuan dari segi kemajuan apa dipanggil teknologi elektrik inilah dan sebagainya, menunjukkan kepada kita bahawasanya sesuatu yang abstrak, sesuatu yang maknawi, yang tidak berjisim, berjasad pun boleh ditimbang. Kalau manusia mampu melakukan sedemikian, Allah Subhanahu wa taala, kita tak payah pertikaikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala di dalam menentukan semua itu. Jadi mana berkenaan dengan timbangan amalan ni, kita tak payah susah-susah nak fikir. Sebagaimana ulama-ulama kita dulu fikir, macam mana nak jawab ni, benda hak maknawi, benda hak tidak berjisim, tidak berjasad, tiba-tiba boleh ditimbang. Ulama dulu tak boleh nak fikir. Kita sekarang ni nampak depan mata bagaimana teknologi mengajar kepada kita bahawasanya perkara tersebut tidak mustahil untuk dapat ditimbang. Allah Ta'ala lebih-lebih lah. Jadi maknanya berkenaan dengan agama ni, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh ulama-ulama kita dulu, kalau benda tu sahih, mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam bentuk Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib diterima. Walaupun akal kita tak mampu untuk memikirkannya. Akal kita ni sangat-sangat terhad di dalam memikirkannya. Maka kita terima sahaja. Ada suatu ketikanya kita akan dapat nampak apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis baginda. Kemudian seterusnya Allah berfirman, hal ini berkaitan dengan syurga pula, berkaitan dengan syurga dan juga neraka. Dan juga berkaitan dengan ciri-ciri ciri-ciri beriman kepada hari akhirat yang lain. Banyak lagi ciri-ciri beriman kepada hari akhirat yang lain berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu insya-Allah saya akan bincangkan di dalam pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Jadi untuk pagi ini saya tangguh setakat itu dulu. Kalau ada sebarang persoalan boleh dikemukakan. Wallahu a'lam. Ya, kiranya ada soalan, kita buka soalan kepada jemaah. Silakan. Ada soalan ke? Semuanya diam, Ustaz. Tak ada soalan ke? Kalau tak buka. Semua dah jelas Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Ahmad Nasim atas perkongsian ilmunya dan pencerahan cukup jelas buat kita semua ya. Semoga dapatlah kiranya kita memperbaiki tahap ilmu kita dengan amalan-amalan yang sebagai tempat akan kembali kita di sana nanti, iaitu tempat abadi, dan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang mesti ada dalam minda kita dalam mempersiapkan diri dan dengan bekalan takwa terhadap Allah SWT. Dan terima kasih kepada para jemaah sudi duduk sama-sama hinggalah ke akhirnya.
Dan insyaAllah kita akan ada lagi sesi bacaan al Quran pada malam ini, tahlil dan juga bacaan al-Kahfi pada pukul 8 dan pukul 9 malam nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu itu. Dan Ustaz, saya kembali kepada Ustaz untuk tutup dulu. Tangguhkan dulu majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum Ustaz. Jadi itu saya ada bagi link untuk pembelian buku kalau di Ustaz boleh share link kat sini. teks asal, teks yang teks utama lah Ya. kajian kita iaitu kitab Al-Fiqhul Akbar. Ya, betul. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berkongsi sedikit ilmu pada pagi ini, dan terima kasih kepada pihak SPAQ dan juga kepada jemaah sekalian yang sudi untuk bersama sehingga ke akhir majlis kita pada pagi ini. Jadi saya tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.